Santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati, yang disayangi sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita teruskan bersama My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah kita mengucapkan alhamdulillah berkali-kali kerana ini adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah yang amat indah. Apatah lagi kita hari ini dapat meneruskan surah Maryam bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita ingin meneruskan hari ini menyambung kepada perbincangan kita semalam Ustaz ya, tentang bagaimana sebenarnya kalau semalam disimpulkan dengan solat ya, solat dan zakah, iaitu membersihkan diri dan juga menunaikan zakat itu adalah satu perjuangan para nabi, para rasul yang penting sebagai lambang kita hidup bertuhan. Maka pada hari ini kita ingin menyambung lagi dengan doa ringkas kita awal ini, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 310, iaitu pada ayat yang ke-65 kita akan melihat apakah yang perlu dibuat ya, apakah yang perlu dibuat dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang kita akan belajar daripada Nabi Muhammad yang mengharapkan lebih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran turun kepada baginda, dan kita ambil pelajaran daripada ayat 65. Kemudian pada ayat 66 hingga 72 bercakap tentang bagaimana kerancuan, kesilapan berfikir orang musyrik yang mengingkari hari kebangkitan, dan kita teruskan dengan beberapa kekeliruan realiti kehidupan yang kita doakan agar kita terjauh, agar kita sentiasa dipandu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita mulakan dengan bacaan ayat 65 hingga 71 dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini sekali lagi dapat kita meneruskan pengajian kita Al-Quranul Karim, kerana kita dapat menelusuri, memahami makna-makna, seterusnya kita nak jadikan ia petunjuk dalam kehidupan kita, kerana ia bukanlah mesej daripada manusia, ia adalah mesej daripada pencipta kita, dan sudah pastilah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala apa yang kita perlukan, dan dia membekalkan kepada kita itulah wahyu daripadanya, itulah Al-Quranul Karim. Sama-sama kita baca daripada ayat surah Maryam ke surat 310 ayat 65 hingga ayat 71. Jom sama-sama kita menekuninya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-65 hingga 71 kita baca sebentar tadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tirmizi ya. Ayatnya adalah ayat yang memberi peringatan besar kepada kita. Semalam di hujung ayat 64 tidak sempat kita tadabbur ya, tetapi kita nak lihat sedikit apakah yang dimaksudkan pada ayat 64, iaitu tidaklah kami turunkan Jibril kecuali atas perintah Tuhanmu ya, iaitu wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jibril menyatakan, ini perkataan daripada Jibril, wama natanazzalu illa bi amri rabbik, iaitu kami, siapa kami? Jibril bersama malaikat-malaikat, kerana penurunan wahyu bukan sekadar Jibril yang bawa tetapi bersama dengan para malaikat, adalah dengan arahan daripada Allah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa wahyu ini berat, tetapi ia adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Kita nak membaca al-Quran Ustaz ya, sebenarnya dia berat, tapi bila dah mula baca kita rasa lepas tu nak baca lagi. Betul. Dia nak baca lagi, tapi kalau kita dah berhenti, kemudian kita nak masuk balik My Quran Time, kemudian kita nak baca balik pada waktu pagi, dia nak dapat momentum baca. Betul. Itu kecuali dengan auzubillahi minasyaitanirrajim, betul-betul bersungguh kepada Allah, barulah kita diizinkan untuk kita membaca. Jadi para malaikat menyatakan, Jibril menyatakan, miliknya lah segala yang ada di hadapan kita, yang di belakang kita dan segala yang di antara kedua-duanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Ketika beberapa belas hari Nabi tidak mendapat wahyu, Nabi minta agar disegerakan. Jibril menyatakan bahawa Allah tidak lupa kepada Nabi Muhammad, dan dalam masa yang sama juga Allah tidak lupa kepada kita tuan-tuan ya. Apabila kita mungkin beberapa hari rasakan bahawa mengapa saya ada banyak masalah, ada banyak cabaran. Malah lebih daripada itu, pada ayat 65 yang kita baca sebentar tadi, Rabbus samawati wal ard, walaupun Tuhan ini adalah Tuhan sekalian alam ya, langit bumi dan di antara keduanya, Tuhan ini tetap tidak lupakan kita ya. Pasal apa? Ini adalah Tuhan yang maha hebat. Berbanding dengan terbalik, rupa-rupanya mungkin kita yang lupakan Tuhan. Kita kena tanya, siapa lupakan siapa sebenarnya? Allah tidak pernah lupakan hamba-Nya. Malah kalau kita ada Quran sekarang ini, sebenarnya setiap hari kita kena ada dos Quran. Minimum adalah dalam solat Ustaz ya. Solat itu dah siap dah dengan Qurannya, mengingati pada Allahnya, untuk kita membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika menunggu pelajaran baru, yang ada setengah orang mungkin dia tak dapat Quran time Ustaz ya. Betul. Ataupun kalau Quran time dah habis, ada yang tanya kan, Quran time dah habis nak buat apa kan?
baca lagi Quran kan, ulang balik, belajar balik dengan kelas-kelas lain. Tetapi antaranya contohnya lah pukul 12 sampai pukul 1 jam. Antara ini dengan nak tunggu pada hari esok nak buat apa? Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, iaitu kita beribadahlah banyak-banyak dan bersabar dengan bersungguh-sungguh untuk ibadah ini. Kalau Nabi nak menunggu wahyu seterusnya, Nabi diseru untuk beribadah banyak-banyak dan bersabar atas ibadah tersebut. Dua perkara, ya. Kita dah dapat 1 jam, kita beribadah. Kemudian kalau nak baca Quran lagi, lepas tu kita beribadah dengan pelbagai cara, solat dan juga zakah. Zakah ini membersihkan diri dan juga zakat membantu orang lain, bantu apa yang boleh dibantu untuk kita menjadikan dia sebagai ibadah. Dan di hujung ayat 65 itu hal ta'lamu lahu samia. Ini penting kita beri perhatian. Adakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Siapa dengannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada manusia yang menggelarkan, dia tahu bahawa Allah itu Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. Tuhan ni penyayang, Ustaz, ya. Tetapi dia bagikan sifat penyayang yang salah. Ya. Apa yang salahnya? Dia kata Tuhan ni penyayang. Kerana Tuhan ni amat penyayang, maka dia menghantarkan anaknya untuk di crucify ataupun disalib untuk menyelamatkan manusia. Yang itu yang salah. Ya, sama ada satu nama Ar-Rahman itu tidak digunakan, ataupun kalau kita tengok ada orang guna baru ni isu perkataan nama Allah, Ustaz. Yeah. Dia nak guna nama Allah, tapi sifat Allah yang di Samia yang diberikan kualiti ataupun sifatnya itu tak sama dengan Allah yang sebenar-benarnya. Ini sebabnya ada perbincangan tentang patut dibenarkan ke tidak. Pasal kadang-kadang ia hanyalah sebagai satu polemik sahaja, tapi sebenarnya nak membawa kepada perkataan yang konsep yang salah. Tuhan Allah penyayang tetapi menghantar anak itu adalah satu agenda yang tidak berteras. Jadi pada ayat yang ke-66, wa yaqulul insan, ya, berkaitalah manusia. Insan ini idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya, ya. Ini perkataan yang amat besar, penting bagi kita. Apabila seseorang itu beriman pada Allah, dia mesti beriman pada hari akhirat. Perkataan ini, dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sesungguhnya akan dibangkitkan hidup kembali. Bagi kita yang beragama Islam, kita yakin, Ustaz, ya, kita akan dibangkitkan kembali. Tetapi ada orang yang tak percaya. Tak percaya, ya. Dan bila tak percaya ni, bahaya orang yang tak percaya kepada hari akhirat ini ataupun dibangkitkan balik ini ialah apa? Dia akan jadi orang yang amat sombong. Dia akan menjadi orang amat sombong. Apa yang dia buat sekarang ini dia tak kisah pun. Malah kalau ayat 67 ini Allah ingatkan, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahawa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum wujud sama sekali. Orang yang tidak percaya pada Tuhan satu, tapi pada orang yang percaya pada Tuhan tapi sombong. Ingatlah ketika mak dia tengok gambar dia dulu macam ni, Ustaz, ya, gambar begini, mak dia tengok, ayah dia tengok, ya, dia ayah mak mengharapkan sangat pasal tahu bahawa sebenarnya sebelum ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Daripada kosong, daripada zero, kemudian Allah ciptakan sampailah dia jadi seorang manusia, tapi lepas itu dia tidak mahu merujuk pada perkataan Tuhan, tetapi dia nak bersama dengan perkataan syaitan. Itu yang diingatkan pada ayat yang ke-68. Kalau kita perasan surah Maryam ini awalnya bermula dengan tabsyir, dengan kabar gembira, tapi pada muka surat 310, 311 sampai ke hujung ini penuh dengan nadhir, penuh dengan amaran, Ustaz. Ya, pasal kadang-kadang kita sayang dengan anak, tapi kalau anak tu dah dekat nak jatuh dah, kita dah tak boleh dah, tak apalah, mainlah di tepi longkang, tak boleh dah, kan. Kita dah kena dah pergi sekarang. Kan. Itu bukan tanda kita benci, tetapi itu tanda sayang. Jadi bagaimanakah Allah mengingatkan dengan tegas kepada kita, kepada umat manusia? Ayat 68 kita baca, kita harapkan kalau katakan di sini kita berlutut, ya, memohon pada Allah menjadi hamba, itu terbaik. Tapi kita tidak mahu berlutut di hadapan Allah bersama syaitan. Ayat 68 kita baca sekali lagi, Ustaz. Insya-Allah, ayat-ayat pada surah Maryam hujung-hujung ni, Ustaz, betul-betul menggetarkan jiwa kita semua. Oh ya, betul, Ustaz. Bila baca sudah pasti kita rasa macam berdebar-debar, Ustaz. Insya-Allah bila kita baca dengan lagu nahwan umpamanya juga, dia sayu, dia agak-agak kita baca dalam penuh kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus menyelamatkan kita. Tengoklah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu awal-awal gambarannya
Mudah-mudahan bagaimana Ustaz Fas sebut, kita tak bersama dengan makhluk yang terkutuk syaitan di hari akhirat. Ayat 68. Auzubillahi minasyaitonir rajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, maka demi Tuhanmu sesungguhnya pasti kami akan kumpulkan mereka bersama syaitan-syaitan mereka, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dengan berlutut. Ya, amat mengerikan. Allah mengingatkan kepada orang yang tidak mahu solat, yang tidak mahu bayar zakat, ya, tidak mahu membersihkan diri, tidak mahu menjadi hamba kepada Allah, berlutut pada Allah di dunia ini, maka nanti di akhirat, ya Ustaz, ya, mereka berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di sekitar haula jahannam. Mengapa di sekitar jahanam? Tak masuk lagi Ustaz. Di sekitar saja nak tengok dahulu, ya, siapa mereka bersama dengan syaitan-syaitan mereka. Siapa syaitan-syaitan mereka? Ini adalah pemimpin-pemimpin yang bercakap, yang berpolitik, yang yang membuat polemik dan juga mempengaruhi masyarakat, tetapi atas dasar perkara keburukan. Kalau di zaman Mekah itu, pemimpin-pemimpin Arab musyrik Mekah itu, mereka itulah digelar sebagai syayatin, maka dia akan dikumpulkan dan mereka berada haula, ya, di sekitar jahanam. Tak masuk lagi. Pada ayat yang ke-69, apa yang berlaku? Akan ditarik daripada Syiah, daripada kumpulan yang pelbagai ini, ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani atiya, ya, siapa di kalangan mereka yang paling derhaka sekali, iaitu siapa? Iaitu ketua-ketua mereka. Ya, itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita jadi ketua, kita kena jaga-jaga, kerana ketua ni Ustaz, ya, dia memberi pengaruh sama ada keburukan ataupun kebaikan. Dan kalau katakan dia mengajak ke arah keburukan, itulah digelarkan sebagai syaitan-syaitan mereka, ditarik, ya, pada ayat yang ke-70 apa? Thumma lanahnu a'lamu billadhi hum aula bihasiliya. Kami akan tengok siapa yang akan dibinasakan terlebih dahulu. Yang kena dulu siapa? Ketua, pemimpin bagi satu masyarakat, negeri, negara. Kalau membawa kepada kehancuran, itu yang akan ditarik dahulu, yang akan dijeroboskan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, nauzubillah. Tetapi lagi menakutkan Ustaz, ya, ayat 71. Ya, ayat 71, Abdullah ibnu Rawahah, sahabat, meletakkan kepalanya di pangkuan isterinya. Beliau menangis, ya, menurut tafsir Ibnu Kathir. Dia menangis, isterinya pun menangis. Dia tanya pada isterinya, mengapa menangis? Pasal kau menangis. Kan? Aku menangis pasal apa? Pasal dia baca ayat yang ke-71. Ayat ni baca menangis. Ayat ini Ustaz. Wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ada dua maksud di sini. Maksudnya sama ada semua orang sebenarnya akan melintas neraka, ataupun satu lagi pendapat menyatakan wariduha itu maksudnya semua orang akan masuk neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan ini bukan main-main, ini adalah hatman. Hatman ini maksudnya adalah keputusan, ketetapan yang pasti, maqdiya yang telah diputuskan. Maksudnya ini yang digunakan, ada sebahagian orang kata orang Islam pun masuk neraka, kan? Ataupun orang Islam pun melalui neraka. Inilah ayatnya Ustaz. Betul tak betul? Memang betul lah, ya. Selamatkah kita perkara ini? Itu yang kita nak belajar lagi selepas kita berehat, tetapi kita perhatikan dahulu apakah perkataan pilihan kita pada kali ini. Kita saksikan perkataan pilihan kita adalah mawata, iaitu mengakhiri hidup ataupun mati. 165 kali disebut di dalam Al-Quran, ya, yang kita nampak tadi pada ayat yang ke-66. Jadi apakah yang dipersoalkan oleh manusia yang sombong? Dia pertama sekali dia akan perhatikan ataupun persoalkan, saya akan hidup lagi ke? Kan? Saya hidup lagi kah? Kalau saya hidup lagi kah, itu tandanya bahawa dia ini amat sombong, dia lupa dahulu dianya tak ada apa-apa, dan dia sebenarnya akan apa-apa ke hadapan nanti, kan? Dia akan dikumpulkan dengan siapa? Adakah dikumpulkan dengan syaitan pada ayat yang ke-68, ataupun dia hanya
hanya di atas muka bumi ini saja dengan pangkat, dengan harta, dan dia boleh buat apa saja. Dia ada keluarga, dia kata saya ada keluarga, kan. Solat tak solat dia tak kisah, kan. Dia rasakan bahawa solat ini saya optional, dan itu perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan lebih daripada itu, perkataan daripada seorang sahabat lagi, iaitu Abu Maisarah, ya, bila bercakap tentang ayat 71 tadi Ustaz, ya. Ya, dia kata sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku, kemudian dia akan menangis, maka ketika ditanyakan kepadanya, hai Abu Maisarah, mengapa engkau menangis? Dia menjawab, kita diberitahu bahawa kita akan didatangi neraka itu, dan kita tidak diberitahu bahawa kita akan dapat keluar daripadanya ataupun tidak. Ya, ayat 71 sebentar tadi. Dan kita akan belajar nanti pada ayat 72 Ustaz, ya. Kita akan baca nanti insya-Allah macam mana kita nak selamat. Perkataan thumma itu lagi menakutkan. Thumma Ustaz, dia ada saufa, ada thumma, ada sa, ya, fa di dalam al-Quran. Perkataan thumma ini dia sebenarnya makan masa panjang ke pendek Ustaz? Ini ulang kajilah bahasa Arab zaman dulu kala, kan. Dia kalau fa dia satu huruf je. Tapi thumma dia dah ada 3 huruf. Jadi dah ada clue dah kat situ kepada tuan-tuan yang di Facebook. Mana satu yang lebih panjang, ya? Thumma ke ataupun fa? Ustaz Tarmizi nak cadangkan jawapan kepada penonton? Ya, kena ulang kaji, selepas ni baru kita jawab insya-Allah. Jawab, ya. Okey. Tapi kalau maknanya, katakan maksudnya kalau Ali masuk ke rumah dan Muhammad. Ya. Maksudnya mungkin jarak tu cepat. Tapi kalau thumma kemudian Muhammad. Amat menakutkan Ustaz, ya. Kalau katakan kita tahu bahawa rupanya wa im minkum, semua orang akan melalui. Kalau kita ambil yang ringanlah, melalui, kan, melintas, semuanya akan melintas ke neraka. Dia nampak segala-galanya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ini confirm. Tapi satu lagi ialah masuk ke neraka tetapi akan diselamatkan, tapi diselamatkan itu thumma Ustaz. Pendek ke panjang tak apa, kita berehat sebentar. Tuan-tuan cuba jawab di Facebook, bagi yang di Facebook, dan kita nak tahu macam mana nak pastikan kita yang melalui ataupun masuk ke neraka, naudzubillah min zalik, ya, kita dapat diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal. الشيطان الرجيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kita baca ayat seumpama ini, ayat begitu besar, tentang maknanya menakutkan kita semua. Kita mengharapkan kitalah orang-orang yang bertakwa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah. Dan sebagaimana soalan tadi, ya, Safah bagi soalan tadi, Thumma mungkin jawab dulu Safas. Ya, Thumma memang dia makan masa sikit Ustaz, ya. Sebenarnya bukan fa, ya, bukan saufa pun. Saufa tu lagi panjang, ya, tetapi kalau Thumma ini ialah kemudian. Dia bergantung kepada amal Ustaz. Ya, ketika melalui titian sirat itu, ya, titian sirat, kalau kita bercakap tentang wa in minkum illa wariduha, semua orang akan melalui, dan titian sirat itu di bawahnya adalah neraka. Ada sebagian ulama menyatakan memang kesuruhannya neraka. Di tengah-tengahnya itu titian yang seperti rambut dibelah 7 itu. Kalau seseorang itu bertakwa, amalnya amat tinggi, maka dia akan melintas dengan laju cepat, dan dia nampaklah neraka tersebut, tapi terus masuk ke syurga Allah Subhanahu taala. Tapi kalau banyak utang Ustaz, kan, banyak kesilapan, tengah merangkak-rangkak, kan, di atas titian sirat itu, satu ialah lambat, thumma, ya, tapi lebih daripada itu ialah apa? Khuatir kalau terjatuh, kan, terjatuh ke bawah itu memang
memang terus diazab oleh Allah, nauzubillah min zalik. Jadi antara perbincangan ulama mengapa ada peristiwa titian sirat itu untuk membuktikan, ada orang kata betul ke neraka ada, kan? Allah beri peluang, pasal kalau masuk syurga terus takut dia kata ada ke neraka, kan? Jadi Allah bagi peluang nak tengok dahulu neraka tersebut kepada siapa yang kata betul ke ada neraka, yang kita selalu doa waqina azabannar, ya, macam kita lah ustaz ya. Kalau kita sakit, bila kita dapat sihat, kita bersyukur sangat kita sakit kaki kita ke, badan kita ke. Tapi kalau orang yang sihat, anak-anak kita kan, dia sihat, dia tak rasa sakit, cara mensyukuri kepada sihat itu berbeza. Maka itu adalah proses yang kita lalui, dan ini yang kita kalau diteruskan ayat selepas ini berkaitan dengan tilawah Quran. Tilawah ini rupa-rupanya ustaz ya, kalau orang tu rasa macam sekejapnya, maka insya-Allah sekejap je bila sampai ke syurga nanti. Tapi kalau lambatnya nak habis, khawatir perasaan itu juga nanti lambat di atas titian sirat itu nanti. Moga-moga Allah terima amal kita lah ustaz ya. Kita belajar dan nak sambung dengan tajwid lah. Betul. Silakan. Allah, saya sudah terlupa dah tajwid tadi. Masya-Allah. Baik, kita ambil tajwid sikit sebelum kita meneruskan pengajian kita pada ayat-ayat yang begitu besar pengertian maknanya untuk kita menjadikan pengajaran dan juga batas dalam kehidupan kita. Kita nak belajar tentang mad ta'zim. Apakah mad ta'zim? Adakah kita pernah dengar mad ta'zim? Berapa harakat mad ta'zim? Baik, mad ta'zim terjadi apabila huruf mad pada kalimah la nafiyah bertemu dengan huruf hamzah pada kalimah, contoh la ilaha illahu. Kita baca ayat Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum umpamanya. La, tengok pada kalimah la itu ada hamzah pada kalimah la yang bermaksud menafikan ketuhanan semua melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat seterusnya, yang mana hukumnya perlu dibaca 4 ataupun 5 harakat, sama seperti mana mad jaiz mufassil yang kita dah belajar. Dan dinamakan mad ta'zim ini, kenapa dipecahkan sebagai mad ta'zim? Kenapa tak dikekalkan saja mad jaiz mufassil? Ya, mad jaiz mufassil, tetapi ia juga dinamakan mad ta'zim kerana apa? Tengok, kerana bertujuan membesarkan lafaz Allah. Yang pertama, bertujuan membesarkan lafaz Allah. Nu'azzim, mad ta'zim, nu'azzim, kita nak membesarkan, nu'akkid, nak memastikan, menegaskan, menafikan seluruh Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu la ilaha illallah, la ilaha illa anta, ataupun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum disebut sebagai mad ta'zim. Itulah kalimah tauhid kita Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Mad ta'zim itu, ya, di sebalik perkataan mad ta'zim itu sendiri sebenarnya memang kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz ya. Bila membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbus samawati wal ard pada ayat 65 itu, sehingga kan kita betul-betul beribadah, mentakzimkan diri kita ataupun membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengecilkan diri kita, ya. Mengecilkan diri kita, kita selalu minta pada Ar-Rahman yang kita tidak salah gunakan ataupun tidak salah ertikan. Maka kita nak belajar bagaimana nak jadi orang yang sentiasa takzimkan Allah, sentiasa bertakwa, minta Allah tolong. Itulah ayat 72 sehingga ayat 76 yang kita nak belajar. Jangan sampai kita mentakzimkan diri kita Ustaz ya, menjadi orang yang sombong yang ditegur berkali-kali dalam ayat seterusnya. Kita baca ayat 60 ataupun 72 hingga 76. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul yang selalu mengingatkan kita semua. Kita belajar mak ta'zim, membesarkan mak ta'zim tadi. Ustaz Fazrul beri kepada kita pencerahan tadabbur, membesarkan siapa? Membesarkan Allah. Jangan kita membesarkan diri kita. Nak baca pula ayat 72. Ada pula ayat tentang tilawah Al-Quran. Ada sahabat di Facebook Nur Hayati Abu Mansur Safah, dia kata nak mulakan membaca Quran rasa berat, tapi bila dah mula terus baca, nak baca dan nak baca lagi, payah nak berhenti. Macam itu tanda yang baik tanda yang baik. Amin. Masya-Allah. Baik, lebih-lebih lagi ayat kita baca ni lagilah memang menggentarkan jiwa kita. Kalau sebelum ni tentang akhirat, hari ni lagi detail Ustaz Fah cerita lagi detail bagaimana suasana yang begitu mengerikan sehingga menangis. Ada yang pengsang kalau baca ayat-ayat begini. Baik, kita baca ayat 72 hingga 76. Nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 72 hingga 76 untuk kita melihat jawapan daripada Allah, ya, bila kita melalui titian sirat itu. Thumma, kemudian nunajjil ladzi nattaqau wa nadharul zalimina fiha jithiya, iaitu Allah selamatkan, kami selamatkan kepada orang yang bertakwa. Makin lagi banyak amal takwa kita, makin cepat kita diselamatkan, makin laju lagi kita melintas di titian sirat tersebut. Tetapi kalau tidak, makin lama, ya, makin lama walaupun tak diazab ustaz, ya, tetapi kita bayangkanlah kalau katakan Allah nak bagi kita kekayaan, tapi kalau bagi miskin tu sampai 60 tahun, kaya 1 tahun dia, Allah, kan, Allah. dia di dunia lagi kita dah tahu dah, ya, cabarannya. Kalau boleh kita nak lalu titian sirat itu selaju yang mungkin. Itu sebabnya kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, yeah. Dan hidayah itu dekat mana ada? Salah satunya apabila kita baca Al-Quran, ya, pada ayat yang ke-73. Tapi sebelum pergi pada ayat 72 tu, 72 itu wanadharul zalimina fiha jithiya. Mereka dibiarkan orang-orang zalim ini berlutut. Ya, mengapa dibiarkan? Kerana dulu ustaz, ya, ketika di dunia dia biarkan Tuhan panggil dia, Allahu akbar, dia biar je Tuhan panggil. Jadi pasal dia biarkan Tuhan panggil, dia tak jawab, sampai di akhirat nanti bila mereka nakkan nikmat daripada Allah, Allah biarkan kamu dulu suruh solat tak nak solat, ya, sekarang baru pula nak minta pula. Jadi ini balasan kalau katakan dalam keluarga kita, tuan-tuan sekalian ni, kita kena bawakan perspektif solat bukan sekadar dia wajib, itu memang hukum, tetapi sebenarnya kita menyahut seruan daripada Tuhan agar nanti di akhirat nanti kalau ada kepayahan melalui titian sirat, rupa-rupanya Tuhan yang sama yang akan tidak membiarkan tetapi menyelamatkan ahli keluarga kita. Subhanallah, ya, ini penting. Dan ayat 73, ya, bagaimana tanda pada zaman Mekah itu orang yang menyahut seruan Tuhan ataupun tidak. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dibacakan ayat-ayat kami bayinat yang jelas,
qala allazina kafaru, orang yang kafir itu bercakap apa kepada orang yang beriman, kumpulan mana yang lebih baik kedudukannya, yang status lebih baik dan lebih baik lagi dia punya tempat pertemuan. Nadia ini tempat dia bertemu Ustaz ya, meeting mereka dekat rumah-rumah yang cantik. Nabi Muhammad ni meeting dia dekat tepi-tepi padang pasir, pokok-pokok, rumah pun yang buruk-buruk. Pengikutnya orang muda, orang miskin, tak elit. Kami ini kumpulan yang makamnya tinggi. Maka ini adalah respon daripada orang-orang musyrik Mekah, ya. Mereka sombong apabila dibacakan pada ayat-ayat Tuhan. Sepatutnya respon pada ayat Allah, tetapi dia respon kepada status mereka, ya. Sibuk meeting, tak sempat nak sembahyang, kan. Sibuk meeting sampai tak sempat nak baca Quran. Perkara ini adalah perkara yang berlaku pada zaman dahulu dan kita harapkan tidak berlaku pada zaman ini, ya. Kita mengambil Al-Quran ini sebagai perkara yang penting. Ia bila dibacakan, kalau katakan ia diingatkan, sebenarnya kita tidak boleh respon dengan cara yang sombong dengan sebab kita sibuk kerana saya ini ada pangkat dan sebagainya. Ayat 74, bagaimana ataupun dan alangkah banyaknya orang-orang sebelum ini, ya, min qarnin, ya, daripada umat terdahulu yang lebih baik daripada harta benda dan juga apa yang dipandang mata. Athathan wariya. Allah nak beritahu kepada orang-orang musyrik di Mekah itu, kamu ni ada banyak harta benda, teknologi kamu ada banyak perkara-perkara yang kamu nak tunjukkan pada orang ramai, pangkat dan sebagainya. Tetapi orang terdahulu, mereka itu lebih hebat lagi. Tengok kalau kita pergi ke Mesir Ustaz, ya. Mereka ada athatha, harta benda mereka, termasuklah sampai yang riya ni yang boleh dipandang mata, piramid. Nah, Ustaz biasa kan tengok piramid di Mesir tu lagi besar daripada rumah saya. Kan? Kalau nak cakap lebih besar daripada sesetengah istana, ya. Kalau kita bandingkan dekat Mekah itu tadi. Jadi Allah cakap bahawa mereka lebih hebat, tetapi Allah hancurkan. Kerana apa? Kerana mereka sombong. Allah panggil, mereka tak kisah. Malah bila dibacakan ayat-ayat Tuhan, wahyu, mereka kata bahawa kami lebih ada pangkat, ya. Inilah yang menyebabkan orang makin lagi berpangkat, berharta. Kalau tidak kembali pada Quran, tidak kembali pada solat dan zakat, dia akan menjadi orang yang bersama syaitan ataupun dia sendiri adalah wakil kepada syaitan. Jadi pada ayat 75 inilah satu seruan daripada Allah kepada Nabi untuk disampaikan, juga untuk kita sama-sama memahami apa sebenarnya realiti kehidupan, jangan sampai kita tersasar. Ayat 75 kita baca sekali lagi. Silakan. Baik, Safas, kita baca sekali lagi ayat 75. Masya-Allah, habis sebut solat dan juga Al-Quran yang tidak boleh dipisahkan itu. Bahkan saya teringat Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah dalam satu kitabnya menyebut tentang bagaimana solat orang yang khusyuk. Ulama-ulama salaf dahulu, antaranya bila solat mereka membayangkan seolah mereka berada di atas titik yang sirat. Maknanya solat-solat macam tu memang tak main-main, Ustaz. Seolah-olah solat kita bawah tu titik yang sirat, neraka, depan tu syurga. Mereka membayangkan sedemikian dan kenalah dengan solat Ustaz Fah sebut tadi dan juga ayat 71. Tidak ada seorang pun mereka akan melalui tersebut neraka yang sungguh mengerikan, Ustaz. Mengerikan. Baik, kita baca ayat 75, peringatan demi peringatan yang Allah beri kepada kita. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat 75, katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah
memanjangkan waktu baginya sehingga apabila mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, azab di dunia maupun kiamat di akhirat nanti, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih hina kedudukannya dan lebih lemah bala tenteranya. Tadi mereka balas ustaznya, bila dapat ayat Quran mereka kata, oh siapakah yang lebih lagi bagus maqam dan juga wa ahsanun nadiya, ya, iaitu dia ada nadi, tempat pertemuan, kerana mereka ada follower, ya, ada pengikut, ada tentera. Tetapi di sini Allah kata, biarkan, ya, katakan siapakah yang lebih dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda. Allah beri extension, bagi umur, bagi peluang panjang lagi dia punya umur dan juga peluang untuk melihat siapa yang diberi azab di dunia lagi dah kena sebenarnya, dan juga bila sampai pada hari akhirat nanti, siapakah yang lebih teruk kedudukannya, yang lebih lemah lagi pengikut ataupun tenteranya. Jadi ini Allah ingatkan kepada kita, tuan-tuan, ya, bila Allah panjangkan umur kita ini ada dua maksud. Satu, orang yang buat baik ataupun orang yang buat buruk itu, ini kalau orang yang buat buruk lah, ya, kalau dia nak buat buruk lagi buruk, ya. Tetapi dalam masa yang sama, orang buruk itu, yang buat buruk itu sebenarnya diberi peluang untuk bertaubat kembali kepada Allah, cari balik kepada jalan hidayah. Kita ada dua peluang. Dan siapakah yang buat buruk tersebut? Sayalah, ustaz, ya. Kita semua ada buat perkara yang tak baik sebelum ini. Allah bagi peluang umur, ya. Ada orang yang memang Allah dah tak bagi panjang umur lagi, dah buruknya habis dengan buruk. Ada orang yang tak panjang umur tapi itulah membuat kebaikan. Jadi di sini sebenarnya mesej kepada pemimpin-pemimpin ini, kerana yang merosakkan dalam sesuatu masyarakat biasanya pemimpin, ustaz. Pasal mereka ni yang akan menyebarkan, kata kami ada pangkat, kami ni ada pengikut, dan ini mesej yang penting. Tetapi kalau jadi kita mencari hidayah, itu yang Allah nyatakan pada ayat 76, dan Allah akan menambah petunjuk pada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amalan kebaikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya, ya. Apa maksud wa khairun maradda? Ustaz kalau pernah main bumerang ke, ataupun kalau frisbee ke, yang jenis kita baling dia patah balik tu, kan, okey. Jadi maradda itu sebenarnya Allah kata, kalau siapa yang cari hidayah kemudian dia berbuat amal soleh, ya, para pemimpin yang ada, ibu ayah yang memimpin, kalau kita buat baik dia akan datang balik kepada kita, maradda, ya, itu lebih baik. Tapi kalau kita buat jahat, akhirnya dia juga akan kembali, ustaznya, dan menjadi azab yang amat sengsara. Ini membawa pada resolusi halaman pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita penuhi masa kita beribadah dengan sungguh-sungguh kerana Allah, ya, selepas kita belajar Al-Quran, yang pertama. Yang kedua, beriman dan tidak menjadi seperti orang kafir yang mempersoalkan adanya kehidupan selepas mati. Tandanya kita buat persediaan untuk pergi nanti, insya-Allah, bukan nak minta mati awal, ustaz, ya. Kita buat persediaan. Yang ketiga, kita mohon Allah agar diselamatkan daripada neraka yang sebenarnya kita akan lalui juga, untuk kita saksikan, harapnya kita saksikan itu kurang daripada 1 saat, ustaz, kalau boleh, ya, dengan kita selalu mentingkatkan amal takwa kita. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkanlah urusan dunia kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkanlah urusan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah hisab kami, ya Allah. Allahumma yassir hisabana hisaban yasira, ya Allah. Permudahkanlah hisab kami di hari akhirat, ya Allah. Permudahkanlah titian sirat kami, ya Allah. Permudahkanlah kami untuk negeri akhirat kami dalam kebaikan seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah akan salat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan solat dengan khusyuk, dengan istiqamah, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami mengikuti jejak langkah Nabi kami, ya Allah. Sunnah Nabi kami dan petunjuk Al-Quranul Karim, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan kita tahu bahawa surah Maryam amat sinonim dengan solat, dan inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita nak memberi kempen, ingatkan kepada rakan-rakan ahli keluarga kita, solat tanda kita bertuhan, dan dengan solat insya-Allah kita doa ihdinas siratal mustaqim, kita lancar
melalui titian sirat sampai kepada destinasi akhir ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi insya-Allah pada malam ini ulangan dan pagi esok, dan kita sambung pada hari Jumaat esok bahagian seterusnya surah Maryam, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.